Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bertemu semula kita dalam IKIM pada petang ini. IKIM kita telah melangkah bagi episod yang ke-34 untuk musim yang kedua. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kekuatan kepada kita, pertemukan kita lagi pada petang ini untuk sama-sama kita teruskan pertemuan kita. Baik, sahabat-sahabat, rakan, tuan-tuan dan perempuan, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang sempat komen di sini, yang sempat menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua yang memberi salam. Antaranya ada sahabat kita Min Harun, sambutan kita Salimah Saleh, sambutan kita Rohaya Alwi, Zaini Ahmad, Norima Abdul Hai, Rina Omar, Ali, sambutan kita Halimah Jamadiyah, juga Rozita Muhammad, Rohana Yusuf, Siti Jamia, Fauzia Kasim, sambutan kita juga Halimah, Rina Omar, Rohana Yusuf, Siti Rabia Aisyah, Jamilah, Fatimah, Zamri, Halimah, Fatimah Wati, Norma Syarif, dan semua rakan-rakan sahabat-sahabat yang bersama kita pada petang ini. Apa khabar anda? Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita, beri keselamatan, kesihatan, pemeliharaan daripada Allah SWT. Terima kasih tadi, sebentar tadi rakan kita yang untuk Nation Star. Semoga berkah rezeki, sihat selalu daripada sahabat kita Arina Omar. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat, sentiasa ceria dan berbahagia di samping insan-insan tersayang. Baiklah, rakan-rakan, sahabat-sahabat, bagaimana audio dan video di tempat anda? Mudah-mudahan clear walaupun ada daripada kita cuaca yang hujan di sebahagian tempat. Okey, pun begitu kita berharap rakan-rakan, sahabat-sahabat dapat mendengar penyampaian kita, perkongsian kita pada petang ini dengan baik, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan lihat daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan sama-sama kita perdengarkan sebentar nanti. Sama-sama akan kita pelajari dan kita dengar daripada rakan-rakan sahabat-sahabat yang akan memperdengarkan bacaan mereka masing-masing. Baik, kita akan sama-sama lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 75 sehinggalah ayat yang ke-76 yang berada pada muka surat yang ke-11 dalam Mushaf Ar-Rusam Asmani. Rakan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, mari kita teruskan segmen pertama kita. Tapi sebelum kita nak terus dengan lebih lanjut, saya mohon bantuan rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian untuk kita kongsikan video ini. Tekan button like dan button share sebanyak mungkin, yang mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi bantuan kepada rakan-rakan kita yang masih lagi tidak dapat bersama kita sehingga kini. Mudah-mudahan dengan usaha rakan-rakan sekalian dapatlah sama-sama kita berkumpul untuk sama-sama kita pelajari tentang bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim dan sedikit sebanyak tentang hukum hakam yang terdapat, hukum hakam tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat yang akan kita bacakan sebentar nanti. Baik,
Suratul Baqarah ayat 75. Mari sama-sama kita dengarkan bacaan contoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Baik, begitulah bacaan contoh yang telah sama-sama kita perdengarkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian. Dan apa kata, untuk kali ini kita cuba lagi buat ulangan bacaan ini. Dan saya mohon rakan-rakan, sahabat-sahabat yang berada di sana untuk baca bersama-sama kita pada petang ini, untuk sama-sama kita praktikkan setelah sama-sama kita dengar bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim bagi bacaan yang pertama. Untuk bacaan yang kedua ni, mari sama-sama kita bacakan. Sedia mula A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. Boleh kalau panjang suara kan, sambung lagi sikit. Ambil balik pada qalu. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi عند
ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita sama-sama dapat bacakan ayat suci Al-Quranul Karim daripada Suratul Baqarah ayat 75 dan ayat yang ke-76. Bagaimana rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian dapatkan bacaan sebentar tadi? Dan apa kata, untuk lebih jelas penerangan kita akan lihat satu persatu apakah hukum hakam yang terdapat, hukum hakam tajwid yang terdapat dalam bacaan ayat suci Al-Quran yang sama-sama telah kita pendengarkan dan bacakan sebentar tadi. Baik, kita bermula daripada ayat yang ke-75. أفتطمعوا qalqalah sughra. أفتطمعون itu bukan qalqalah sughra. Masih lagi tidak ada lantunan yang kecil, masih lantunan yang agak besar. Lantunkan dengan kecil, dia seolah-olah kita jalan saja seperti macam ada baris pada huruf ta tetapi bukan baris. Okey. أفتطمعون معون dua harakat mad asli أن يؤمنوا لكم nun mati bertemu dengan ya adalah idgham, memasukkan huruf nun, bunyi nun itu ke dalam huruf ya secara jenis yang bahagian naqis, bukan kamil. Bukan kita masukkan secara total, tetapi hanya kita masukkan sebahagian bunyi nun itu ke dalam huruf ya. Ada bunyi nun, masih ada lagi bunyi ya. Begitu maksudnya. Ayyu'minu nun, itu adalah ma'al ghunnah. Okey. Yu'minun. Yu'minu. Huruf hamzah yang bertanda sukun, hati-hati. Jangan tertukar kepada huruf ain dan jangan juga naik ke hidung kita. Naik ke hidung. Tak nak. Yu'minu tukar kepada ain juga salah. Itu antara kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Pastikan huruf hamzah itu jelas. Kita sebutkan dengan memastikan tempat keluar huruf hamzah. Apatah lagi huruf hamzah di sini adalah huruf hamzah yang berbaris sukun. Mestilah dia lebih jelas. So, pastikan huruf hamzah yang keluar itu adalah hamzah yang keluar daripada pangkal tekak kita. Pada pangkal tekak. Okey. Ayyu'minu. Dua harakat mad asli. Lakum. Waw. Mim mati bertemu dengan waw adalah izhar syafawi. Sebutkan dengan jelas. Mim mati itu tanpa kita panjangkan dengan ghunnah. Ayyu'minu lakum wa qad kana qalqalah sughra. Dal, huruf dal merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Okey, salah satu daripada 5 huruf qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ ra baris bawah. Apatah lagi selepas dia ada huruf ya yang mati, itulah mad asli. Ra di situ, ra yang berbaris bawah, tentu sekali hukumnya adalah ra yang dibaca dengan nipis. Okey. Fari tebal. Fariqum minhum. Tanwin bertemu dengan mim adalah idgham ma'al ghunnah, memasukkan dengan berserta dengan dengung, yang mana idgham ma'al ghunnah ini adalah jenis kamil, memasukkan secara total. Bunyi nun tidak ada lagi, ataupun bunyi tanwin pada huruf qaf baris 2 di hadapan itu tidak ada lagi.
bunyinya kerana kita telah masukkan secara keseluruhannya huruf nun itu ke dalam huruf mim. Sebab itu kita terus rapatkan kita punya kedua bibir. Sebab untuk menyebut huruf mim ini kena rapat kedua bibir. Fariqum, rapat kan? Fariqum minhum, nun mati bertemu dengan ha izhar halqi. Minhum yasma'una, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Okay, selain dengan mim dan ba, mana-mana huruf mim mati, lepas itu selepas dia bertemu dengan bukan huruf mim, bukan juga huruf ba, so kita sebut sebagai izhar syafawi, sebut dengan jelas tanpa memanjangkan pada gunnah. Okey, dalam masa yang sama kita kena juga berikan hak yang sepatutnya pada huruf mim yang ada sedikit sifat gunnah. Minhum yasma'un, begitu. Tak nak ada yang macam dia takut-takut nak dengung, dia cepat baca kan. Minhum yasma'u, macam cut dia punya suara, macam dia terputus dia punya suara. Jangan begitu. Okey. Minhum yasma'una, yasma'una, dua rakaat mad asri, ain baris huruf waw mati yang sebelum dia berbaris di hadapan. Kalam Allah, kala, dua rakaat mad asli. Mallah, lafzul jalalah yang mana sebelum dia berbaris di atas, tentu sekali huruf lam pada kalimah Allah itu kita bacakan dengan tebal, sebut dengan tebal. Okey, kalam Allah, itu yang tebal. Tak nak ada baca kalamallah, itu nipis. Okey, tapi kena baca yasma'una kalam Allah dengan tebal. Kita boleh berhenti atau ada kemampuan untuk sambung lebih baik. Okey, thumma yuharrifunahu, mim syaddah wajibul gunnah, baca dengan dengung, wajib dengung. Maka kadar penyempurnaan gunnah di sini adalah gunnah yang sifat gunnah yang paling sempurna. Thumma yuharri, harri nipis, harri tebal. Yuharrifunahu, fu mad asri, nahu huruf ha dhamir yang selepasnya bukan huruf hamzah, kita sebut sebagai mad silah qasirah. Mad silah hukum ni adalah mad silah yang qasir, yang pendek. Maksudnya di situ adalah dua harakat. Mim ba'di ma, mim ba'di ma, nun mati bertemu dengan ba adalah hukum iqlab. Kenapa ada tanda mim di situ? Kerana huruf nun itu tidak lagi disebut dengan sebagai huruf nun yang mati, tetapi digantikan kepada huruf mim. Sebab itu atas nun kecil itu diletakkan huruf mim. Jadi dia akan baca mim ba'di, min mati, mim baris bawah bertemu dengan mim mati, macam tu. Mim ba'di ma aqaluhu, ma dua rakaat mad asri, lu dua rakaat mad asri, aqaluhu wa hum ya'lamun, mim mati bertemu dengan ya kan, selain mim dan ba, maka hukum dia adalah izhar syafawi, ya'lamun. Boleh baca dengan kadar 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat ketika berhenti, disebut sebagai mad arid lis sukun. Baiklah, seterusnya ayat yang ke-76. Kita lihat seterusnya ayat yang ke-76 di sini. Wa idza dza, huruf zal untuk kita sebutkan, pastikan letaknya hujung lidah kita itu yang betul pada dua gigi kacip pada bahagian atas hadapan itu. Keluarkan sedikit kita punya lidah untuk menyentuh dua gigi kacip hadapan itu. Wa idza laqul ladzi, laqu kalau ikutkan di situ sebenarnya mad asri dua harakat kan. Tetapi
Apabila selepasnya ada huruf yang bertanda syaddah ataupun huruf yang mati, maka huruf waw mad itu, huruf waw mad asli itu tidak lagi kita gunakan kerana dia telah masuk campur kepada huruf yang bertanda syaddah tu. Dua harakat tidak dipanjangkan, masuk terus dalam lam yang ada tanda syaddah, laqul ladzi, begitu, okey. Tak nak ada yang panjang, laqul ladzi, bukan begitu, salah. Terus masuk, wa idza laqul ladzina, zi dua harakat mad asli, amanu, mad asli kan, macam mad asli huruf alif sebelum dia berbaris di atas adalah huruf mad asli. Tetapi kalau sebelum dia yang berbaris di atas itu adalah huruf hamzah, maka kita kategorikan dia sebagai mad badal. Kita jadikan sebagai mad badal. Okey, lebih kurang macam sama. Okey, cuma hamzah ini dia lebih spesifikasi dia adalah kepada mad badal. Amanu, dua harakat mad asli. Qalu, qa dua harakat mad asli. Lu empat harakat mad jaiz munfasil. Huruf mad selepas dia ada huruf hamzah. Setiap huruf mad yang huruf mad asli bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya berpisah, terpisah. Okey. Sebab apa terpisah? Sebab ada pada dua kalimah. Huruf mad asli itu satu perkataan yang lain, dan huruf hamzah berada pada perkataan yang lain. Ada dua perkataan yang berlaku di situ. So kita sebut dia sebagai mad jaiz munfasil. Okey. Amanna, dua harakat mad badal seperti amanu juga kita sebutkan sebentar tadi. Amanna, wajibul gunnah nun syaddah, penyempurnaan gunnah yang paling sempurna. Na dua harakat mad asli. Wa idza, dua harakat mad asli. Khala ba'dhuhum, qala dua harakat mad asli. Ba'dhuhum, huruf ain ada padanya adalah sifat bainiyah ataupun at-tawassut. Kita tidak menyekat suara kita untuk keluar, dan juga kita tidak lepaskan sepenuhnya pada kita punya suara itu, tetapi antara keduanya tidak lepas dan juga tidak terhalang suara itu daripada dikeluarkan. Ba'dhuhum, kalau yang sekat dia tersekat pada makhrajnya. Ba'dhuhum, begitu. Ba'dhuhum, dia tidak tolak sikit suara kita, tolak sedikit supaya dia berada pada pertengahan antara tolak dengan lepas. Minta maaf, antara lepas dengan kita stopkan suara kita. Ba'dhuhum, jalankan sedikit. Ba'dhuhum ila, mim mati bertemu dengan hamzah, tentu sekali izhar syafawi. Ila dua harakat mad asli. Ila ba'dhin qalu, sama juga huruf ain yang mati ada sifat tawassut. Pastikan kita tidak berlebihan untuk melepaskan suara dan juga tidak berlebihan untuk menyekat suara gitu. Bainiyah antara kedua-duanya. Ba'dhin qalu, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Okey, qaf di sini adalah huruf qaf yang ada sifat isti'la yang tebal. So dia terikut tanwin, minta maaf, tanwin yang pada huruf dad itu kita akan bunyi gunnah dengan tebal, masukkan terus ke dalam huruf qaf. Ba'dhin, beza dengan ada yang sebut tidak tebal. Ba'dhin qalu, tidak tebal. Kena ada tebal, ada juga sifat isti'la di situ. Ila ba'dhin qalu, dua harakat mad asli. Qalu adalah empat harakat pada mad jaiz munfasil. Okey, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah tersebut sebagai mad jaiz munfasil. Qalu, empat harakat. Huruf ha, bagi jelas sebut dia huruf ha pedas kan.
Atuhaddithunahum bi. Atuhaddithu huruf tha sama juga pada huruf sama juga seperti huruf zal yang selalu kita sebut, huruf yang berada pada huruf ujung lidah, ujung pangkal lidah itu, maaf bukan pangkal, ujung lidah itu sentuh pada dua gigi kacip bahagian hadapan atas itu. Thu, okey, letak kita punya lidah, kedudukan makhrajnya dan sebutkan thu. Atuhaddithunahum bima, mim mati bertemu dengan ba. Jadi kita sebut mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Tapi di sini adalah ba. Kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham mithnain. So kalau mim mati bertemu dengan ba adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. So di sini kita akan baca dengan gunnah. Kadar gunnah seperti biasa adalah 2 harakat. Nahum bima, okey, nahum bima, ma 2 harakat mad asri. Fatahallahu, ha itu yang pertama kita kena jelaskan pada ha yang pedas itu. Kemudian kita masukkan kepada lafzul jalalah, kalimah Allah pada huruf lam itu kita tebalkan. Tetapi kena hati-hati untuk kita tebalkan huruf lam itu, jangan sehingga kita terbawa-bawa untuk menebalkan juga pada huruf ha. Okey. Fatahallah, ha dulu nipiskan dia punya sebutan ha. Jangan kita terus masuk dengan tebal. Fatahal ha, kan dia sebut ha. Fatahallahu, senang kan nak sebut huruf lam yang tebal sebab kita dah sama-sama tebalkan huruf ha. Tetapi tidak tepatlah kalau begitu. Ha itu tidak ada sifat tebal padanya. So kena berikan sifat yang sepatutnya pada ha yang tidak tebal, yang nipis. Fatahallahu alaikum. Lai bacaan lin lembut, huruf ya yang sebelum dia berbaris di atas. Alaikum liyuhajjukum bihi. Alaikum, mim mati bertemu dengan lam. Selain daripada mim dan ba, kita baca jelas, izhar, jelaskan sebutan mim itu dengan memberi sedikit saja sifat gunnah pada huruf mim. Okey, dalam masa yang sama kita perhatikan pada kalimah hajjukum. Ini jarang kita jumpa hukum-hukum yang seperti ini yang kita sebut sebagai mad lazim di sini. Lepas huruf mad. Huruf mad yang mana, Ustaz? Huruf alif sebelum dia beri di atas. Ha itu sebenarnya, ha alif itu adalah huruf mad kan. Selepas dia bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah, kita sebut sebagai mad lazim. Lalu kita sebut jumpa huruf mad bertemu dengan hamzah. Okey, kita panjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Tetapi di sini, kalau selepas huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, maka jadilah dia mad lazim. Lazim di sini adalah maksud dia wajib ataupun mesti kita baca dengan kadar 6 harakat. Panjang dia melebihi daripada 4 ataupun 5 harakat yang selalu kita jumpa hukum-hukum mad wajib dan mad jaiz itu. Di sini kita baca dengan 6 harakat, tidak ada pilihan. Lazim bermaksud wajib, tidak ada pilihan. Ya juz ataupun jaiz harus baca 4, 5, harus juga baca 2 harakat pada tariq ataupun mengikut tariq Hafsun an Asim daripada tariq Ibnu Al-Jazari. Tak apa. Yang penting sekarang kita fokus pada hajjukum itu, kita baca dengan kadar 6 harakat. Di hukum, kita sebut hukum di sini adalah mad lazim daripada berlaku dengan ke atas perkataan. Mad lazim kalimi, kataan ataupun kalimah kan. Kalimi musaqqal, dia berat sebab ada syaddah. Berat tu maksudnya kita kena beratkan lah, ada syaddah tu. Jangan ada yang baca liyuhajjukum, tidak cukup dia punya
berat tu. Tidak cukup dia punya lanjut pada huruf syaddah itu. Tidak sempurna dia punya syaddah. Sempurnakan. Liyuhajju. Masuk dalam jim. Itu yang maksudnya sempurnakan pada sebutan syaddah tu. Hajjukum bihi. Mim mati bertemu dengan ba adalah ikhfa syafawi dengung kadar 2 harakat. Bihi mat silah qasirah 2 harakat. Inda rabbikum. Nun mati bertemu dengan dal. Nun mati bertemu dengan dal, hukum dia ikhfa juga. Tapi disebabkan hukum yang terjadi daripada huruf nun yang mati, so kita sebut sebagai ikhfa hakiki. Kalau mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Okey, sebab mim itu huruf syafawi. Huruf yang berlegar-legar, gunnah itu ataupun tidak gunnah itu di kawasan bibir. Okey. Inda rabbikum. Okey. Jim waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh sambung. Yajuz. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Okey, boleh kita berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat pada mad arid. Alis sukun. Macam mana rakan-rakan? Panjang sangat ke? Kita punya penerangan pada petang ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu rakan-rakan sahabat-sahabat sebagai panduan, menjadikan panduan untuk kita sama-sama baca sebentar nanti bagi mereka rakan-rakan yang ingin membuat semakan bacaan pada petang ini. Baik, rakan-rakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah bacaan yang dan penerangan perkongsian kita pada petang ini. Dan apa kata kita tanpa buang masa, kita terus untuk segmen yang seterusnya yang dinanti-nanti oleh rakan-rakan sahabat kita yang mungkin mereka dah bersedia di dalam Google Meet. Rakan sahabat-sahabat yang ingin juga bersama-sama kita di dalam Google Meet, ingin mencuba membuat semakan bacaan, anda semua dijemput untuk bersama-sama kita di dalam Google Meet. Kita tekan link yang saya berikan pada ruang komen di bahagian bawah tu, saya dah pinkan. Okey, baiklah sahabat-sahabat, rakan-rakan, berkata kita bersama rakan-rakan kita di Google Meet ketika ini yang dah bersedia. Siapa di sana untuk mulakan bacaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Maznah. Saya cuba Ustaz. Silakan Puan Maznah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca satu ayat ni, bahagian pertama dengan bahagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una dia punya tok dia macam ada sekatan pada kita punya suara dia tak keluar kan. Afatatma'u, jalankan, ringankan lagi. Afatatma'una lagi sekali. Afatatma'un. Dia seolah-olah macam ada baris. Cuba lagi sikit, ringan lagi. Afatatma'una ayyu'minu ayyu'minu. Sedikit lagi unah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Boleh sambung Ustaz? Boleh sambung ataupun nak lebih baik kita ambil waqad kana fari. Fa nipis, ri pun nipis. Cuba. Waqad kafarikum. Waqad kana tertinggal na pula. Waqad kana fariqum minhum
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ambil balik pada wahum, bagi sempurna surut kita punya nafas. Dari mana Ustaz? Sum. Wahum pun boleh. Oh, wahum. Wahum ya'lamun. Okey, baik bacaan. Tahniah Puan Mazna Marmin. Bacaan Okey, sahabat-sahabat kita yang pertama. Cuma perhatikan dia qalqalah sughra dia agak sukar pada huruf ta. Kita lantunkan dengan lebih kecil kan. Afatatma'un, kalau lambat-lambat kita dengar macam tu. Okey, jangan kita letakkan yang kuat. Afatatma'un. Ta itu yang ni dia bunyi. Tak, saya cuba sikit lagi yang pendek. Yang pendek je saya sebut. Nak try. Apa? Afatatma'un. Ya, begitu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Tahniah, Mama. Baiklah, seterusnya siapa lagi rakan kita yang ingin cuba untuk bahagian kedua sama ayat 76. Silakan. Ya Ustaz. Puan Jamaliah. Ya. Bersama Puan Jamaliah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sekejap dia macam agak sedikit laju. Cuba baca satu-satu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. 4 harakat pun biar sempurna. Cuba sekali lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Baik. Qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'd. Baik. Ambil qalu tak? Boleh teruskan? Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Saya fikir huruf ha tu boleh lagi kita sempurnakan. Dia punya clear huruf ha tu. Fatah. Itu boleh tu. Sebab huruf ain kita boleh sebut dengan baik. Sebab apa saya kata boleh sebut dengan baik? Boleh sebut lagi baik pada huruf ha. Sebab huruf ain dengan ha itu dia adalah satu makhraj yang sama. Kalau sahabat kita Puan Jamaliah boleh sebut huruf ain tu, kita dengar sedap tadi kan. So huruf ha juga dia boleh pergi lagi lebih baik. Cuba lagi. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Baik. Teruskan. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Afala ta'qilun. Masya-Allah, tabarakallah. Bagus sangat bacaan disebutkan oleh Jamaliah Fasih. Okey. Cuma sedikit lagi lah yang kalau huruf ha tadi, sebab dia kita nak masuk dalam kalimah lafzul jalalah itu dia huruf ha itu dia bersifat nipis, tapi lafzul jalalah pada kalimah Allah itu dia bersifat tebal. Kita takut dia ada sedikit gangguan ataupun hilang fokus untuk fathah itu disebut dengan lebih baik. Pada atuhadith tu tadi kita dengar dengan baik. Ha disebut dengan baik. Cuma kurang sedikit saja, tak banyak pun. Dah ada huruf ha, dah sebut dengan baik dah. Nak yang sempurna kan. Barakallahu fiik. Semua sebutan makhraj fasih dapat sebut dengan baik. Tahniah Puan Jamaliah. Terima kasih.
Sama-sama. Baiklah, seterusnya silakan sahabat-sahabat kita lagi. Siapa yang ingin mencuba? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Puan Siti. Oh ya, Ya, saya. silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu Sikit lagi gunnah. Ayu. Sikit lagi gunnah. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم Baik. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله Ya. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Baik. Okey, bagus bacaan. Fasih. Dengan saya puas hati sangat pada lantunan ataupun qalqalah sughra. Boleh buat dengan baik pada huruf ta lantunan itu. Sangat sempurna. Bagus. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, seterusnya siapa lagi? Silakan sambungan untuk bahagian yang kedua, ayat 76. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Irabiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Baik. Qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd. Ada ba'd. Okey. Ila ba'. Tak nak ba'd. Dia ada lantunan kan? Ba'. Begitu saja. Cuba ambil pada wa idza khala. Wa idza khala ba'dhum wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum. Baik. Qalu atuhaddithunahum fi Allah. Qalu atuhaddithunahum bima. Sekejap lagi gunnah. Atuhaddithunahum bima. Gunnah kan? Ya, ya. Syafawi. Qalu atuhaddithunahum bima fatahallah. Ambil pada bima. Bima fatahallah. Boleh jelas lagi sikit Puan Siti Rabiah. Bima fatah. Sikit lagi. Dah okey je. Tapi kita nak lebih baik lagi. Cuba. Bima fatahallah. Gitu. Boleh. Bima fatahallahu alaikum Alaikum ada lantunan. Matikan.
Alaikum li. Tak nak alaikum li. Ada pula. Jangan lantun. Alaikum liuhajjukum bihi. Punah lagi. Bagi Ya? cukup sempurna. Tidak sempurna itu mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Ya. Panjang sikit lagi. Alaikum liuha. Kat situ pula yang Una. Alaikum li. Ada panjang pula situ. Jangan panjang. Dia hanya ada mim yang sikit saja sifat Una pada mim. Jangan tunggu lama-lama. Nanti nampak macam kadar Una. 2 harakat pula. Cuba lagi. Alaikum liuhajjukum bihi inda rabbikum. Ya, begitu. Afala ta'qilun. Alhamdulillah. Bagus bacaan Puan Siti Rabiah. Masih ada sedikit-sedikit lah. Tak semua kan. Ada lantunan-lantunan itu. Sebab kita baca agak lambat dan meleret. So itu yang dia memberi kata mudah untuk kita lantunkan setiap bacaan yang tandanya yang hurufnya berbaris sukun itu mudah untuk kita lantunkan. Apapun tahniah Puan Siti Rabiah untuk percubaan bacaan yang baik pada petang ini. Barakallahu fiik. Baiklah, seterusnya akan kita Saya cuba Ustaz. Puan Siti Jamiah. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ayyu. Saya mencelah. Afatat. Dia jadi ta pula. Huruf ta tu ditukar kepada ta. Hati-hati. Kita nak lantunkan dengan huruf tebal pada huruf ta. Jangan terbawa-bawa. Untuk kita tebalkan juga tot. Kan? Huruf ta baris atas ta. Afata. Kan? Kita jelaskan dulu. Afataupo. Kalau tu lantun yang tebal. Ta still kena nipis. Afataupo ma'un. Nampak tak beza dia? Ta tu kita jelaskan dulu dia punya nipis. Cuba. Boleh? Ta sebut ta. Afatatma'una ayyu minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Ambil balik pada waqad. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Baik. Thumma yuharrifu. Wajibul guna boleh lebih sedikit lagi. Link sempurna. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Boleh? Cuba lagi sekali sebab macam ada ambil nafas tadi. Pak. Berhenti setakat mana yang kita boleh je. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Taklah. Thumma yuharrifunahu. Punah bagi cukup sedikit lagi Mim syaddah itu tingkatan punah yang paling sempurna. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Boleh. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Teruskan je. Wahum. Wahum ya'lamun. Begitu. Bagus bacaan Puan Siti Jamiah untuk percubaan yang baik. Macam saya sebutkan sebentar tadi, hati-hati
Untuk kita lantunkan huruf ta yang tebal itu, pastikan huruf ta yang sebelumnya itu kita nipiskan terlebih dahulu dengan clear, baru kita masuk campurkan dengan qalqalah sughra itu. Tahniah diucapkan kepada Puan Siti Jamiah. Bagus bacaan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, seterusnya siapa lagi yang ingin meneruskan bacaan sambung ayat 86? Silakan. Atau sudah cukup? Semua dah baca Mungkin. Apa Ustaz? Akan baca Ustaz? Silakan. Puan Rosita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا Baik. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم Okey. بما فتح الله عليكم. Ambil mana Ustaz? Boleh teruskan pun tak apa. Agak panjang kalau kita nak ambil bima fatahallah pun boleh kalau ada kemampuan. Okey. بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. Semula. Kalau Ustaz. Ya, silakan. بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. Baik. Afala ta'qilun. Baik. Sadaqallahul Bagus bacaan kemas daripada sahabat kita Puan Rosita. Tahniah untuk bacaan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Sama-sama. Baik, mungkin kita boleh lagi dua membaca untuk ayat yang ke-75 dan satu lagi ayat yang ke-76. Siapa yang ingin mencuba? Silakan. Saya Ustaz. Puan Salimah. Ya. Okey, baiklah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afataqma'una Kalau dia. Afataqma'u an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ لَكُمْ. Boleh lagi sekali. وَلَقَدْ كَانَ. Bukan walaqad, tak ada lam. وَقَدْ كَانَ. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Ya. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Alhamdulillah. Baik, bacaan Puan Salimah. Tahniah untuk bacaan pada petang ini. Barakallahu. Assalamualaikum. Salam. Okey, lagi satu pembaca untuk habiskan bacaan kita pada petang ini. Ustaz. Apa tu? Sorry. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Rohaya Alwi. Macam baru pertama kali ke saya sebut nama? Kali dah Ustaz gitu. Kali kedua.
Pandai ni Ustaz. Nak cuba lagu kedua. Boleh. Boleh. Tiap hari pun boleh. Ada kesempatan silakan. Puan Rohaya Alwi. Daripada Belajar mana lagu. Puan Rohaya? Ni 9. Tampil. Tampil. Tampil kita. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu Amanna. Lebih sedikit lagi. Wajibul gunnah. Wajib dengung. Kadar gunnah yang paling sempurna. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Qalu 4 harakat sedikit lagi. Qalu amanna. Cuba. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض Ya. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به Baik. ليحاجوكم به Gelam suara cuba lagi sekali. يحاجوكم به عند ربكم Ya, baik. أفلا تعقلون. Hati-hati. Afala ta'qilun. Begitu, matikan. Ta'qilun, jangan lepaskan sehingga menyebabkan dia ada lantunan. Ta'qilun. Cuba lagi sekali. Afala ta'qilun. Ya, begitu. Tahniah Puan Rohaya Alwi untuk bacaan pada petang ni. Dan saya fikir kita telah berada pada penghujung pertemuan kita. Cukup dulu untuk petang ini. InsyaAllah ada pertemuan kita pada yang akan datang. Kita akan bersama-sama lagi semakkan bacaan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian. Dan untuk itu saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada petang ini. Ada yang bersama kita di Google Meet ataupun anda yang sedang menonton bersama-sama kita di live streaming. Dan Allah berkati pertemuan kita. Khusus saya ucap terima kasih kepada penyumbang yang baik hati dan anda murah rezeki. Lalu kita doakan kepada mereka di kehidupan mereka sekalian. Juga saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf di atas kekurangan pun pada pihak saya. Dan Allah SWT ampunkan segala dosa kita. Dan saya akhiri dengan lafaz. Ya, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.